Sepanjang hari ini dan sudah pasti pada ketika ini penonton kita akan berbicara satu topik yang sangat berinformasi dan bermanfaat untuk kita semua, khususnya kita sedia maklum pada situasi semasa sekarang ini ada dalam kalangan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang berdepan dengan tragedi seperti tragedi tanah runtuh di Batang Kali dan juga berdepan dengan bencana banjir di seluruh negara. Jadi kita pada pagi ini ingin membangkitkan satu topik yang sangat menarik, iaitu hikmah dan kesabaran di sebalik musibah. Jadi untuk kita berbicara dengan lebih lanjut berkenaan perkara ini, kita bersama dengan Encik Fudail Hakimi Arif bin Ibrahim, kaunselor berdaftar Mahsa Avenue International College MAIC. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, topik yang sangat menarik untuk kita sampaikan kepada masyarakat di luar sana, khususnya bagi masyarakat yang berdepan dengan bencana banjir pada ketika ini dan juga bagi tragedi bencana tanah runtuh ada dalam kalangan sahabat-sahabat kita yang kehilangan orang tersayang. Jadi pada ketika diri kita ditimpa musibah sebegini, bagaimana sebenarnya untuk kita mendidik hati kita, mendidik diri kita untuk kita menerima keadaan yang berlaku ini dan juga untuk kita redha terhadap perkara ini, untuk kita memastikan tahap kesabaran kita terus dapat kita tingkatkan dalam situasi ini. Okey, terima kasih soalan tuan. Sebab untuk kita bercakap soal, kita bercakap mudah kan, tetapi orang yang melalui itu, melalui proses dia bukan satu proses yang mudah. Sekiranya mereka tiada input yang besar dalam diri mereka, yang akhirnya kalau mereka tak tahu, mereka akan terus tenggelam dengan emosi pada saat itu. Namun apa yang saya nak kongsikan sini, benda yang paling pertama adalah kita perlu mengetahui apa limitasi diri kita dulu. Kan setiap orang dia ada kelebihan, dia ada kekurangan diri sendiri. Tetapi kita tidak perlu fokus kepada kelemahan, tapi kita fokus kepada kelebihan. Supaya apa? Supaya apa yang kita rasa, kita dapat transfer dalam keadaan lebih baik dan memastikan diri kita rasa lebih lega, kita lebih terbuka untuk terima ujian itu. Dalam masa yang sama ya, sebenarnya ujian ni kalau kita lihat daripada positif, sudut pandang positif, maka positiflah jadinya. Kalau kita pandang ujian ni satu perkara yang menjatuhkan kita, maka kita jatuhlah perasaan kita pada saat itu. Sebab apa? Bila kita pandang ujian ni satu konsep yang positif, benda yang paling penting adalah kita bagi tahu ini adalah proses dalam kehidupan. Ini proses untuk kehidupan. Sebab setiap orang untuk belajar tu tak akan habis, kan? So musibah ini adalah pengajaran pada diri. Saya bercakap pun saya kena sedar, kan? Saya pun akan timpa ujian dan sebagainya. Untuk apa? Untuk inilah proses untuk mematangkan saya sebagai seorang kaunselor untuk bantu klien saya sekiranya mereka mempunyai masalah di satu hari nanti. Jadi kita ingin mendidik masyarakat di luar sana untuk kita semua sentiasa berfikiran positif dalam apa jua situasi, walaupun ditimpa bencana dan juga tragedi dan sebagainya. Jadi mungkin kita boleh berikan pemahaman kepada masyarakat di luar sana, apa kesannya kepada emosi, kepada mental kita, kepada orang di sekeliling kita sekiranya kita berada dalam keadaan negatif yang berpanjangan, perasaan marah, perasaan benci, tidak suka kepada musibah yang berlaku ini. Jadi apa kesannya kepada individu dan orang sekeliling? Okey, menarik soalan ni kan. Sebenarnya kalau tengok bukan emosi je terganggu, Munawar ya. Kalau ikut ada emosi, tingkah laku dan juga apa nama kita panggil kognitif individu tu. Kognitif macam mana pemikiran kita lah kan. Sebab tiga-tiga ni dia saling berkait tau. Kalau emosi terganggu, kita punya pemikiran, tingkah laku kita juga terganggu. Sebagai contoh, kita sedih, kita kecewa kan. Kita sedih emosi kita. Tetapi apa yang berlaku adalah tingkah laku kita itu turut bersedih. Contohnya mungkin kita menangis, mungkin kita menyendiri. Tetapi kognitif pula, pemikiran kita pula, oh Allah uji aku lagi lah. Aku ni nasib tak baik lah. Okay. So kita start blaming. Apa yang lebih merisaukan adalah apabila individu ini tidak tahu bagaimana untuk transfer benda itu kepada keadaan yang positif, maka akan timbullah masalah-masalah kesihatan mental. Sebagai contoh, tekanan, trauma, kemudian apa lagi, anxiety, mungkin juga akan menyebabkan kepada kes bunuh diri. Kalau kita tengok statistik yang dilaporkan oleh Jabatan Kesihatan Malaysia sebelum ni, lebih kurang 3 kali ganda peningkatan orang membuat panggilan untuk mendapatkan bantuan atau khidmat kaunseling secara online. Sebab apa? Sebab inilah kita gagal untuk membantu ataupun memberi support kepada diri sendiri, yang akhirnya ujian ini jadikan sebagai takdir yang menghukum individu itu dan merasakan dia adalah orang yang malang apabila diberi ujian yang sebegini. Dan dalam Islam juga kita dididik untuk memahami Allah tidak sesekali menimpakan ujian kecuali sesuai kemampuan hamba-Nya. Jadi di sebalik musibah yang melanda ini, mungkin Tuan boleh kongsikan apa sebenarnya antara hikmah-hikmah yang boleh kita teladani, yang
boleh kita pelajari untuk kita meneruskan kehidupan kita yang lebih baik? Okey, tadi saya kata kita pandang permasalahan ini ataupun dugaan ini daripada konteks benda yang positif kan. Tapi saya macam kata adalah kita yang tak diuji mungkin kita beri rasa positif. Tapi orang yang diuji ni kita tak tahu apa yang mereka fikir, Betul. kita tak tahu apa yang mereka rasa. Tetapi kan apabila kita melihat orang itu diuji, sebenarnya kita bagi tahu diri kita bahawa inilah iktibar yang kita perlu tahu, yang kita perlu jelas. Supaya apa? Supaya kita dapat bersedia diri kita, sekiranya kita diuji, kita tahu apa yang kita perlu lakukan. Seterusnya, setak langsung kadang inilah kita meletakkan sifat empati dalam diri individu. Contohnya, kalau kita tengok orang tu diuji, kita bukan faham sahaja, tetapi kita dapat rasakan apa yang mereka lalui. Dan kita dapat membantu mereka apa keperluan mereka pada saat itu. Dan yang paling penting adalah yang saya nak tekankan bahawa di sinilah kita akan tengok kesepaduan masyarakat di Malaysia. Memberi sokongan, kan, memberi sukarelawan, bukan duit sahaja. Macam kita pernah di Hulu Langat dulu kan, berapa ramai sukarelawan yang datang secara individu untuk membantu membersihkan kawasan-kawasan yang dilanda musibah. Okey, saya nak kaitkan juga dengan pepatah Melayu, malang tidak berbau. Dan kita sudah pastinya tidak mengetahui apa antara kebarangkalian, kemungkinan yang berlaku pada masa hadapan. Jadi untuk kita bercakap berkenaan kesihatan mental dan juga kestabilan jiwa dan emosi kita ini, apa antara perkara ataupun kesiapan kendiri yang boleh dilakukan dan juga diamalkan oleh setiap individu untuk memastikan apabila kita berdepan dengan musibah pada satu masa kelak, kita berada dalam tahap yang bersedia dan sentiasa bermuhasabah diri. Okey. Tadi kita sempat berbual sekejap kan. Dalam khutbah pun semalam ada berkongsi pasal April ini. Itu adalah segi sudut rohani lah. Yang kedua adalah saya nak kongsikan bahawa dapatkan rundingan profesional. Rundingan profesional macam mana? Kita kan dekat Malaysia dah ramai ada clinical counselor, kaunselor berdaftar. Dapatkan perkhidmatan sebab sekarang ni perkhidmatan ni free. Ada yang free, ada yang berbayar kan. Betul. So kalau kita tak nak pergi berbayar, kita pergilah yang percuma. Tak ada masalah. Cuma pilihan di tangan kita kan. Seterusnya adalah kita dapat lihat ya, kita individu perlu memperkukuhkan diri daripada konsep motivasi. Untuk saya cakap motivasi, semua orang boleh bagi motivasi, tetapi orang yang sedang diuji itu bagaimana dia nak untuk memotivasikan diri sendiri untuk memastikan apabila mereka dilema ataupun diuji, apa yang mereka perlu lakukan dan bagaimana untuk mereka mengawal diri mereka supaya mereka boleh berfikir secara rasional dan memberi tindakan rasional terhadap keadaan dan persekitaran mereka pada saat itu. Okey, tadi Tuan ada menyentuh berkenaan bagaimana peranan masyarakat perlu menunjukkan rasa empati dan juga menunjukkan tanggungjawab untuk kita mewujudkan satu kesepaduan sosial yang lebih utuh. Jadi untuk kita memberikan gambaran semasa ini, khususnya kita sedia maklum ada masyarakat berdepan dengan bencana banjir, kehilangan harta benda dan juga untuk tragedi seperti tanah runtuh ini ada kehilangan orang yang tersayang. Jadi apa antara peranan masyarakat yang perlu diperkasakan lagi, bukan sahaja dalam secara fizikal secara langsung, malah juga di media sosial, Tuan? Okey, terima kasih. Di media sosial ini saya pernah memberi topik ini sebelum ni pasal media sosial. Media sosial ini adalah impak yang paling besar kepada masyarakat sebenarnya. Kadang-kadang terlalu ramai keyboard warrior yang menulis fakta-fakta atau penyebaran maklumat-maklumat yang tidak pasti yang akhirnya memberi kebimbangan kepada orang yang membaca, bahkan kepada keluarga mangsa itu sendiri. Apa perasaan mereka pada saat itu. Jadi apa yang saya nak kongsikan adalah jadilah pengguna yang bijak, yang cerdik, kongsikanlah perkara-perkara yang baik-baik supaya individu atau keluarga yang sedang diuji ni mereka dapat keluar daripada perasaan yang diganggu pada ketika itu. Sebab apa? Kadang-kadang individu ataupun keluarga yang diuji ni mereka deny dulu kan. Mereka tak apa, mereka kuat. Tetapi bila orang dah tak ada, orang dah mula balik, mereka dah start menjadi pada saat itulah emosi sebenar akan keluar. Yang akhirnya kalau mereka terbaca, terpandang, apa perasaan mereka percaya itu kan. Jadi penggunaan media sosial adalah sangat penting. Sebarkanlah benda-benda yang baik. Bagilah info-info yang baik, info-info yang membina, info-info yang boleh meningkatkan dalaman individu ataupun keluarga yang sedang diuji. Saya suka apa yang disampaikan adalah untuk kita memainkan peranan kita sebagai sebuah masyarakat untuk kita saling membantu antara satu sama lain, khususnya untuk saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang terjejas akibat daripada bencana pada ketika ini. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada
tetamu kita pada pagi ini, Encik Fudal Hakimi Arif bin Ibrahim, Kaunselor Berdaftar Massa Avenue International College MAIC. Atas perkongsiannya, kita mengharapkan ia dapat memberi satu input yang bermanfaat kepada anda semua. Dan pada ketika ini